lagi kalau sekiranya ia dijadikan asas untuk mengeluarkan atau menarik balik kad perakuan media. Ini membuka ruang kepada kerajaan untuk lebih mengongkong kebebasan media, terutama dari segi pelaksanaan kod etika. Tin bin Wanjan, Tasik Gelugor. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon Yang Menteri Komunikasi menyatakan apakah rasional penggubalan kod etika wartawan baru yang diumumkan pada 20 Februari yang lalu mengambil kira implikasi hak kebebasan media serta kerangka kawal selia media secara menyeluruh. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang Ketua, Kod Etika Wartawan Malaysia yang diluncurkan pada 20 Februari 2024 bukanlah kod etika yang baru. Sebaliknya, kod etika tersebut merupakan penambahbaikan kepada Etika Kewartawan Malaysia 1989 yang diterbitkan oleh Institut Akhbar Malaysia yang kebuniannya dikenali sebagai Malaysian Press Institute ataupun MPI. Penambahbaikan ini selari dengan perubahan industri media digital masa kini. Untuk makluman, Kod Etika Wartawan Malaysia ini akan digunapakai oleh Jabatan Penerangan Malaysia sebagai sumber rujukan dan panduan dalam pengeluaran serta penarikbalikan kad perakuan media untuk pengamal media di Malaysia. Sebelum ini, Jabatan Penerangan mengguna pakai Etika Kewartawanan Malaysia MPI tahun 1989 bersekali dengan prosedur tetap operasi kad perakuan media sebagai sumber rujukan dan panduan bagi kelulusan serta penarikbalikan kad perakuan media. Kod Etika Wartawan Malaysia yang baru diluncurkan ini merupakan usaha sama Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun RTM, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Penggubalan Kod Etika Wartawan Malaysia ini juga mengambil kira maklum balas daripada MPI, National Union of Journalists Malaysia (NUJM) dan Jawatankuasa Pro Tem Majlis Media Malaysia. Kod Etika Wartawan Malaysia ini menggarap 8 etika utama, iaitu pertama, wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk. Kedua, wartawan hendaklah telus dan berintegriti. Ketiga, wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi. Keempat, pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi. Kelima, kesahihan dan ketetapan maklumat. Keenam, wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber. Ketujuh, wartawan perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka. Dan kelapan, memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan. Kerajaan sentiasa komited dalam menjaga kebebasan pengamal media untuk menyampaikan maklumat dan pemberitaan tanpa halangan daripada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, undang-undang sedia ada adalah untuk memastikan ketenteraman awam tidak terancam. Justru, pihak wartawan dan organisasi media perlu bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang sahih. Kod Etika Wartawan Malaysia ini dijangka akan terus memacu media di Malaysia sebagai sumber yang dipercayai rakyat dalam memberi maklumat yang tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara serta memfokuskan kepada etika terhadap tanggungjawab wartawan sebagai suara rakyat. Wartawan juga berperanan menyuburkan kemakmuran serta keharmonian yang didukung melalui nilai Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Sila Tasik Gelugor. Terima kasih Yang terima kasih Yang Menteri atas jawapan tadi. Saya agak bimbang apabila disebut bahawa disebut dengan jelas bahawa ada kaitan antara pemberian kad perakuan media dengan pelaksanaan dan penguatkuasaan kod etika ini. Kita sedia maklum bahawa apabila kod etika ini dilancarkan, maka suara di luar sana banyak kritikan-kritikan bukan saja di kalangan wartawan tapi juga di kalangan ahli-ahli parlimen kita yang tak tahu mengenai the drafting proses dan tiba-tiba dilancarkan. Apatah lagi kalau sekiranya ia dijadikan asas untuk mengeluarkan atau menarik balik kad perakuan media. Ini membuka ruang kepada kerajaan untuk lebih mengongkong kebebasan media, terutama dari segi pelaksanaan kod etika ini. Jadi soalan saya, Di-Pertua, saya mohon Yang Berhormat pertama sekali kena recognize bahawa ada banyak kebimbangan di luar sana mengenai kebebasan media dalam negara kita hari ini. Dan saya mohon Yang Berhormat Menteri beri jaminan bahawa pelaksanaan kod etika ini first kali apabila ditubuhkan Majlis Media Malaysia nanti
alangkah baiknya kalau ia boleh dimansuhkan dan dibiarkan, diberserahkan kepada majlis itu sendiri untuk merangka supaya industri boleh self-regulate. Dan di waktu yang sama, saya mohon jaminan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa pemberian kad perakuan media ini akan dilakukan secara adil tanpa politik kepartian dan bukan semata-mata sebab mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan kerajaan. Bagaimana Menteri nak memberi jaminan itu? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Tan Sri yang Ketua, sebenarnya kad perakuan media telah dimula diberikan sejak tahun 1995 berdasarkan rekod. Maka sejak daripada tahun itu, Kod Etika Kewartawanan Malaysia NPI telah diguna pakai secara rasmi sebagai kod etika yang perlu diamalkan oleh semua pemegang kad perakuan media Jabatan Penerangan. Jadi saya nak sebut di sini untuk kali yang terakhir, ini bukan kod etika yang baru. Kad perakuan media telah diberi sejak tahun 1995 berdasarkan ataupun mengguna pakai Etika Kewartawanan Malaysia NPI. Jadi dia bukan perkara yang tiba-tiba muncul. Tapi bila kita semak balik kod etika ataupun Etika Kewartawanan Malaysia NPI tahun 1989, dokumen tersebut berusia 35 tahun. Jadi ada banyak perkara dalam dokumen tersebut yang dipercayai ataupun dilihat boleh ditambah baik. Sebagai contoh, kalau kita semak dalam laman web MPI, ada dinyatakan sebagai contoh antara perkara yang perlu yang menjadi asas kepada ataupun prinsip-prinsip utama etika kewartawanan Malaysia. Salah satunya adalah menyedari peribahaya komunisme, yang mana kita tahu di Malaysia sudah tidak wujud komunisme. Jadi masih dirujuk dalam etika kewartawanan MPI tersebut. Maka melalui sesi libat urus bersama dengan sejumlah pihak termasuk MPI, National Union of Journalists Malaysia NUJM dan ahli-ahli protem Majlis Media Malaysia, maka ada satu lebih kurang persetujuan ataupun ada pihak Jabatan Penerangan mendapat maklum balas dan menambah baik dokumen tersebut. Itulah dokumen yang dilancarkan. Tapi ingin saya jelaskan, kod ataupun kad perakuan media ni bukanlah lesen untuk wartawan bertugas. Bidang kewartawanan bukan seperti bidang kedoktoran ataupun arkitek ataupun peguam, bukan badan profesional dari erti mempunyai akta tersendiri, bukan. Jadi kad perakuan media diberikan kepada para wartawan oleh Jabatan Penerangan khusus supaya memudah cara agensi-agensi kerajaan mengenal pasti bahawa wartawan-wartawan ini adalah daripada agensi ataupun organisasi media yang diperakui untuk hadir membuat pelaporan di acara-acara rasmi kerajaan, ataupun untuk wartawan yang ingin membuat pelaporan dan hadir ke Parlimen. Mereka memerlukan satu dokumen dan pihak Parlimen merujuk kepada kad perakuan media Jabatan Penerangan. Kalau tidak ada kad perakuan media, tidak bererti wartawan tidak boleh bertugas. Ya, jadi saya nak jelaskan di sini ya. Dia bukanlah satu dokumen untuk mengongkong ataupun mengurung ataupun menafikan hak para wartawan untuk bertugas. Cuma kalau nak hadir ke acara-acara rasmi, membuat pelaporan in situ, on site, di tempat acara bagi kerajaan, acara kerajaan, maka itulah dokumen untuk memudah cara kehadiran mereka. Terima kasih. Soalan saya, Tan Sri Speaker, saya mendengar, mungkin kali ini saya boleh sedikit sebanyak menyokong Tan Sri Glugor lah. Satu masa dahulu terdapat persepsi bahawa terdapat kekangan ataupun tidak dibenarkan berita-berita yang membongkar isu dan skandal-skandal. Umpamanya Claire Newcastle Brown daripada Sarawak Report yang menjadi infamous, saya gunakan istilah, apabila beliau membongkarkan kes-kes seperti 1MDB dan sebagainya. Ada persepsi di luar sana bagi pihak wartawan yang mendapat persepsi bahawa kod etika ini kerangkanya adalah semata-mata untuk mengekang mereka ataupun tidak membenarkan mereka melaporkan berita-berita yang boleh
membongkarkan apa-apa skandal dan sebagainya. Saya cuma sebagai ahli backbencher menyokong kod etika ini pada suatu ketika, pada masa ini juga. Tetapi pada masa yang sama, apa yang diperlukan adalah jaminan daripada kerajaan dan menteri bahawa kod etika ini tidak akan pada bila-bila masa mengekang mana-mana pemberita ataupun wartawan ataupun berita-berita, laporan-laporan daripada membongkarkan sesuatu skandal dan sebagainya apabila berlakunya skandal itu. Itu soalan saya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Ya, saya sukacita saya sebut di sini. Satu ketika dulu saya juga merupakan antara ahli parlimen yang memperjuangkan nasib para wartawan. Saya pernah dicemuh dalam Dewan Yang Mulia ini kerana mempertahankan hak wartawan membuat pelaporan. Saya ingat lagi waktu itu, ya, dan saya diserang bertubi-tubi, ya, dan saya ingin saya jelaskan bahawa sebagai seorang demokrat, sebagai seorang yang berpegang kepada prinsip reformasi, saya dan juga pentadbiran ini tidak berhasrat untuk mengekang hak bersuara maupun ataupun khususnya hak bagi para wartawan membuat pelaporan. Kebebasan media itu menjadi salah satu teras utama yang kita perlu bukan hanya sokong, tapi kita perlu makmurkan lagi. Maka sekali lagi saya sebut, mungkin Yang Berhormat Jelutong tidak dengar saya sebut tadi, kad perakuan media tidak menghalang seseorang daripada membuat laporan, daripada menulis berita. Claire Russell Brown tidak mempunyai kad perakuan media, tapi beliau boleh menulis. Sesiapa sahaja di luar sana boleh menulis. Kad perakuan media diberikan kepada sesiapa yang ingin, contohnya datang ke parlimen ataupun hadir ke majlis rasmi kerajaan seperti sambutan Hari Kebangsaan dan ingin membuat pelaporan di majlis-majlis rasmi ini, ataupun hadir ke pejabat Perdana Menteri untuk membuat pelaporan. Tapi sesiapa yang mengikuti siaran langsung, wawancara ataupun siaran langsung kepada sidang media dan membuat pelaporan berdasarkan siaran langsung itu tidak menghalang. Kad perakuan media bukan seperti dengan izin being called to the bar ataupun mendapat perakuan. Dia bukan, is not a doctor punya, is not an accreditation. Bukan. Dia adalah dokumen memudah cara kehadiran wartawan untuk datang ke acara-acara rasmi khususnya bagi kerajaan. Jadi saya beri jaminan, alhamdulillah, sejak saya memegang portfolio ini, tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap, diheret ke mahkamah sebagai contoh, ataupun di soal siasat setakat ini, ya, kerana membuat pelaporan ataupun seperti yang Berhormat Jelutong sebutkan tadi, menerbitkan berita yang menceritakan tentang skandal. Tidak ada setakat ini. Terima kasih Menteri.